Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia dikatakan pernah meneduhi Nabi SAW. Berusia lebih 1400 tahun, ia masih utuh di gurun kering kontang ini. Setelah 20 tahun, kembar kami musim ini melakar sejarah tersendiri. Buat pertama kali, kami bertemu pohon yang mengabadikan sejarah bersama Rasulullah SAW. Daunnya rimbun, rendang di tengah gurun yang kontang. Kewujudannya bukti mukjizat utusan Allah yang terakhir. Namun, perjalanan kami seakan diuji. Lanskap gurun berbatu dan masalah kenderaan hampir melunturkan semangat kami bersama dua dai. Ini tanah-tanah memang tak sesuai untuk kereta walaupun kereta macam ni. Apakah sebenarnya rahsia di sebalik gelaran pohon yang diberkati? Sebelum bertolak, kami dimaklumkan lokasi pohon yang diberkati terletak di kawasan gurun bahagian utara Jordan. Sebelum memasuki kawasan gurun, kami singgah di Pekan Mafraq. Mafraq pekan kecil di utara Jordan, kira-kira 80 km dari Bandar Amman. Meskipun pekan kecil, kemeriahan pasarnya menarik perhatian dua dai. الله يحييك. هذا كلام في السوق صوروا. دق هذا كثير. اي صوروا. Muhammad Izzat Ismail, pelajar Malaysia bersama kami memaklumkan hajatnya. Dia menjemput kami bertemu rakan-rakan pelajar yang lain. Peluang sebegini tidak mampu dilepaskan. Tambahan, sudah 2 minggu berlalu sejak kami serta dua dai tiba di Jordan. Dah sampai dah Ustaz. Mana ni Ustaz? Oi. Studio Malaysia. Mana dia mana? Sekarang ni, kita nak pergi ke satu pelajar Malaysia dari Sarawak tak silap. Inilah rumah ni. Jumpa kita. Ayo. Rena. Siapa nama? Rizal. Cikgu Irin. Syafizan. Ustaz Jalaluddin. So inilah ni. Kita cakap dalam telefon. Kita dari pelajar Sarawak. Nanak, orang cakap Nanak nama dia? Nanak. Oh ni rumah dia? Ni rumah. Kat bawah. Okey. Sila. Okey, jom. Ni nama kami. Oh, cantiknya. Best dah. Sila. Wah, ini macam dah pergi lah saya ni. Ha? Tak ada. Rumah orang bujang. Tu gambar setiap penghuni lah ni. Tu. Ni penghuni rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang nak jamu kami pula InsyaAllah. InsyaAllah tetamu kita kena raihkan. Kita akan bersama dengan pelajar ni untuk sejam 2 untuk melihat kehidupan mereka kat sini. Baik.
Misi kami mencari pohon yang diberkati. Dalam perjalanan, kami berhenti di Mafraq, bandar di utara Jordan. Di sini kami dipelawa menikmati makan malam bersama pelajar-pelajar Malaysia. ترميهم بحجارة من سجيل في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الحمد لله رب العالمين. Rakan Izzat, Nurul Syafrizan Cik Dom, menuntut di Universiti Mafraq mengambil jurusan syariah. Dia kini berada di tahun akhir pengajiannya. Mereka berganding bahu untuk menjamu kami. Hubungan pelajar Malaysia di sini ibarat sebuah keluarga. Mereka mengambil berat antara satu sama lain. Makan besar kita Ustaz Ali Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Akhlak serta kemesraan mereka membuatkan Cikgu Irin dan Ustaz Jalal tidak kekok walaupun ini kali pertama mereka bertemu. Malaysian food. Yeah, Sharan. Nak air. Yeah, we call it. Today we eat using the plate. Yeah, today we have Malaysian. Bagi makan roti kan, tak ada makanan Malaysia jadi macam tak sempurna ke, rasa kurang. Jadi dapat jumpa makanan Malaysia kalau boleh hari-hari macam ni lah setelah ni. Itu kita makan. Di kesempatan ini juga, Cikgu Irin dan Ustaz Jalal berkongsi perjalanan liku hidup mereka. Sesi ini mendedahkan Izzat dan rakan-rakan cabaran sebenar menanti mereka selepas beroleh segulung ijazah kelab. Kalau nak dibandingkan kehidupan saya dahulu dengan sekarang sangat-sangatlah berbeza. Memang saya tidak ada pegangan agama. Saya telah mencari rezeki dengan cara yang haram. Dalam kita nak membentuk kehidupan yang diredai Allah, sudah tentu kita akan melakukan kesilapan. Dan sekiranya kita telah kembali kepada jalan juga, sentiasalah kena orang kata bermuhasabah diri. Apa yang Allah bagi pada kita hari ini semuanya milik Allah. Kan? Dan perkara yang paling besar Allah bagi pada kita adalah hidayah, hidayah iman. Sebab apa? Sebab hidayah ni pilihan Allah SWT. Allah tak bagi pada semua orang. Jadi kita ni umat Muhammad SAW ni, Allah ceritakan dalam Al-Quran umat yang terbaik. Pada risalah daripada Nabi Nuh. Bagi dua dai, sesi bersama pelajar jurusan pengajian Islam ini menambah keyakinan untuk terus berdakwah. Mereka tidak tersisih walau berada di kalangan golongan berilmu. Usai sesi bersama pelajar, bayangan keluarga dan komitmen pada anak murid bermain di fikiran dua dai. Ustaz Jalal pernah bermusafir, tetapi kembara berjauhan daripada keluarga sebegini adalah pengalaman pertama bagi dirinya. Saya tengah tengok video anak saya. Anak saya nama dia Zaitunah Rajabiah. Dia baru setahun. Belum setahun lagi. Pada usia 24 tahun, jiwa Ustaz Jalal masih muda. Namun, naluri seorang bapa subur bercambah. Ini pertama kali saya pergi 40 hari yang jauh. Ini dah lama, dia dah besar sikit ni, saya rasa rindu pula. Hari-hari saya duduk dengan dia, main-main dengan dia kan. Bila jauh rasa rindu pula. Jadi sebab tu saya tengok video dia. Isteri saya hantar gambar dia ni. Sementara di kamar 305, jiwa pendidik Cikgu Irin menyentak kotak fikirannya. Dia risau akan khabar anak muridnya yang bakal menyertai pertandingan tarian. Yang tarian ni saya tak dapat nak hantar dan saya sangat risau. Saya dah lama bersama anak murid saya tu menyebabkan saya rasa terlalu rapat.
Sejak mula menjadi guru lebih 10 tahun dulu, Cikgu Irin rapat dengan anak-anak muridnya. Dia tidak pernah gagal menghadiri setiap pertandingan yang disertai mereka. Tahun ini, dia tidak dapat bersama. Kerisauan Cikgu Irin terhadap anak muridnya jelas kelihatan. Saya sentiasa berada dengan diorang. Jadi kalau hari bertanding tu pun saya yang akan bawa. Tiba-tiba pertandingan yang ini saya tak ada. Jadi saya rasa satu yang agak kekok lah. Dan memanglah sedih kan nak tinggalkan diorang tu. Hari baru bermula, misi diteruskan. Perjalanan dari Bandar Mafraq ke destinasi bakal mengambil masa lebih 2 jam. Untuk mencari pohon diberkati, kami menyewa kenderaan pacuan 4 roda kerana gurun yang bakal ditempuh sukar diharungi, muka buminya berbatu. Rasa teruja mengiringi perjalanan kami. Inilah kawasan gurun Boko Awia, lokasi pohon yang diberkati. Pohon itu turut digelar sebagai The Living Sahabah atau sahabat yang masih hidup. Ia pernah berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan Rasulullah berteduh di bawah pohon yang diberkati sebanyak 2 kali. Kali pertama sewaktu baginda masih kanak-kanak. Ketika itu baginda menemani bapa saudaranya Abi Talib dalam rombongan perniagaan ke Syam. Tanda kerasulan baginda terselah apabila sekelompok awan bergerak melindungi perjalanan mereka daripada panas terik matahari. Ketika itu, baginda masih belum dilantik menjadi rasul. Diberitakan lagi, baginda serta rombongan perniagaan Abi Talib berteduh di bawah pohon yang diberkati. Tiba-tiba, seorang rahib yang memerhati keajaiban pada rombongan Abi Talib datang mendekati mereka. Lantas, dia mencari tanda kerasulan pada badan baginda. Tanda kerasulan itu jelas di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana tercatat di dalam kitab Injil yang asal. Gurun Boko Awia luas terbentang tanpa sebarang tanda kehidupan. Hampir 2 jam perjalanan, pohon yang diberkati masih belum kelihatan. Dari kejauhan, kami terlihat jemaah sedang menunaikan salat. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله. كيفك؟ السلام ورحمة الله. ما أعرف ربيت يا أخي بس الظاهر الحالية بالصحة. Menurut mereka, kami semakin hampir ke lokasi pohon yang diberkati. Assalamualaikum. Iraq yang mana kalau kita tengok kawasan kita Tapi dah jalan dah elok sikit. Yang kita nak tempat nak pergi ni, pokok Safawi ni. Tahu pasal cerita dia? Itu dia tu lah, saya tahu. Nabi SAW pernah duduk bawah dia. Kan? Tapi tak tahu sahih tak. Tak tahu saya tidak pokok ni kan Cerita yang Nabi duduk bawah pokok tu sebelum jadi Nabi je. Sebelum Sebelum ni. tu masa dia baginda pergi ke berdagang ke Syam kan. Tapi kalau betul lah pokok ni, maknanya ada orang mengibaratkan ini adalah the living sahabah. Dia sahabah Rasulullah yang masih hidup. Lanskap gurun yang berbatu menguji kesabaran setiap penumpang di dalam kenderaan. Kami tidak boleh bergerak laju, walaupun dipandu perlahan dan berhati-hati. Tiba-tiba, salah sebuah pacuan 4 roda kami terhenti.
Setelah lebih 2 jam perjalanan, kami diberitahu lokasi pohon yang diberkati semakin hampir. Namun, lanskap gurun Buka Awia yang berbatu menguji kesabaran kami. Sebuah kenderaan kami kecundang di tengah gurun berbatu ini. Daripada jalan besar tadi, kira-kira 12 km lagi ke pokok Safawi tu. Tapi kita sedia maklum lah, tengok tanah-tanah ni. Ni tanah-tanah batu-batu daripada tinggalan gunung berapi dulu. Memang tak sesuai untuk kereta, walaupun kereta macam ni. Gurun Buka Awia memberi isyarat kepada kami. Ia tidak mudah direntasi walau dengan kenderaan di zaman moden. Bagi Cikgu Irin dan Ustaz Jalal, ini sebahagian daripada cabaran rehlah mereka. Beginilah rupa pohon yang diberkati pada musim sejuk. Menerusi foto ini, kami merasa kagum pada pohon yang diberkati. Satu lagi kejutan buat kami, di tengah-tengah gurun ini terdapat sebuah penempatan Arab Badui bersama sumber air. Majid, pengembala kambing di tengah padang pasir. Menurutnya, gurun ini menjadi kediaman mereka sejak beberapa generasi. Malah, bapanya diberi amanah menjaga kawasan pohon yang diberkati. هذه شجرة استظل تحتها الرسول قاعد تحتها استظلت بها الرسول Sahih? يس Kamu umur Oleh kerana kediaman mereka hampir dengan pohon itu, bapanya diberi tugas memantau agar tiada amalan syirik dan khurafat dilakukan sekitar pohon yang diberkati. Menurut Majid lagi, inilah sumber air utama di kawasan ini. Manakala pohon diberkati, satu-satunya pohon yang bertahan di gurun ini. Keunikan itu menjadikannya penanda arah buat pedagang silam yang melintasi gurun ini. Kami tinggalkan Majid, meneruskan perjalanan menuju ke pohon yang diberkati. Perasaan kagum menyelubungi kami apabila melihat pohon ini. Kukuh berdiri, rendang daunnya, hidup subur di tengah gurun yang luas dan gersang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana gurun yang sepi bersama tiupan angin dingin menambah rasa kehambaan kami terhadap kebesaran ilahi. Ada kisah menyebut Nabi Muhammad SAW berteduh kali kedua di bawah pohon ini sewaktu baginda mengetuai rombongan perniagaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ke Syam. Ketika sedang berteduh, dahan dan ranting pohon ini bergerak menaungi baginda daripada panas terik mentari. Sedangkan baginda masih belum diwahyukan sebagai Nabi. Cuma bila kita tengok pada fizikal pokok ni, memang sesuatu yang saya tengok sebagai pelik sikit lah, ajaib lah. Unik kan? Kat tengah-tengah padang pasir, ada satu pokok saja. Menziarahi pohon ini tidak dituntut dalam Islam, namun berada di bawahnya satu pengalaman yang sukar digambarkan. Pertama sekali saya tengok daripada jauh pohon Safawi ni, terasalah kagum pada kehebatan Allah SWT. Satu pohon Safawi ni, satu pohon saja yang ada dekat tengah-tengah padang pasir. Kita boleh merujuk kembali dalam surah Yasin, kun fayakun. Jadi apa sekalipun dengan izin Allah, segala-galanya boleh terjadi. Pohon ini bertahan lebih 1000 tahun. Sejarahnya disampaikan secara lisan. Kesahihan sejarah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Namun, makhluk Allah ini telah menzahirkan kasih sayangnya terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana pula kita sebagai umat baginda?
تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة